Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 8 April 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, Malaysia di landasan tepat dengan memberi tumpuan kepada urusan takbir urus yang cekap dan baik serta konsisten membanteras rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan perlu bertindak tegas terhadap perkara berkenaan bagi menggalakkan lebih banyak kemasukan pelaburan asing ke negara ini. Met the investors, one of the issues is they think that there's stability and there's an attempt by the government to ease the manner we conduct business affairs, and that by itself will help. Then they will ask us for the clarity in policies. So I talk about green or climate related policy or business, and then food security. Then we talk about digital economy. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam satu temubual eksklusif di saluran berita televisyen Pusat Cina CCTV. Dalam temubual itu, beliau berkata Malaysia sentiasa menyeru kerjasama serantau termasuk Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Perdana Menteri yakin multilateralisme dan kerjasama serantau itu akan memberi manfaat kepada negara-negara yang terlibat. Malaysia memperoleh komitmen pelaburan dari China sebanyak 170 bilion ringgit hasil lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke China baru-baru ini. Pencapaian tersebut adalah tertinggi direkodkan dalam sejarah daripada pelaburan China. Perdana Menteri menyeru umat Islam untuk memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Bersempena Nuzul Al-Quran yang disambut hari ini, beliau berkata kitab suci yang diturunkan pada bulan Ramadan mengandungi mesej yang syarat dengan petunjuk dan meluruskan perbezaan antara yang hak dan batil. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi satu catatan di Facebook memaklumkan ia juga sebagai satu bentuk kesyukuran atas turunnya mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sumber kekuatan dan kejayaan umat kelak. Beliau berkata, bulan Ramadan juga terdapat peristiwa besar seperti Perang Badar pada tahun kedua Hijrah dan pembukaan Kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ini menunjukkan siri peristiwa dalam bulan Ramadan penting dan strategik dalam konteks sejarah perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Al-Quran merujuk kepada peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat 17 Ramadan di Gua Hira, Mekah, iaitu tahun ke-41 keputeraan baginda. Petronas Syarigali Sendirian Berhad PCSB mengesahkan berlaku kebocoran gas di platform Beko A di kawasan luar pesisir Terengganu pada 4 April lalu. Pasukan tindak balas kecemasan digerakkan bagi membendung situasi berkenaan semasa kejadian berlaku kira-kira pukul 2.45 pagi. Bahagian Komunikasi Media Strategik Kumpulan Petronas menerusi satu kenyataan memaklumkan PCSB memindahkan semua kaki tangan dari platform Beko A sebagai langkah keselamatan. PCSB menggantung operasi di platform Beko A sehingga dimaklumkan kelak dan sedang memantau dengan teliti keadaan itu. Pihaknya juga memastikan bahawa keselamatan kaki tangan mereka menjadi keutamaan. Tambahnya, semua pihak berkuasa yang berkaitan dimaklumkan dan siasatan sedang dijalankan. Baik, penentuan tarikh sebenar perayaan Aidilfitri adalah di bawah bidang kuasa pihak penyimpan mohor besar Raja-Raja. Justru umat Islam negara ini dinasihatkan menunggu pengumuman tarikh perayaan itu oleh pihak berautoriti menentukannya. Seperti mana yang sebut kuasa itu di bawah penyimpan mohor besar-besar itu. So jadi saya rasa kita kena tunggulah. Dan ini kita akan bincangkan di peringkat jangan kata fatwa apa dan sebagainya. Cuma saya dah seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan apa yang berlaku pada tahun lepas tu tidak berulang supaya tidak terkejut. Yang tu yang hasrat kita semualah. Saya tak mau preempt dan kita serahkan kepada kuasa inilah penyimpan mohor besar untuk menentukan.
Baik, sementara itu Mufti Selangor Datuk Dr. Anha Opir menasihatkan masyarakat Islam untuk kekal tenang dalam keadaan harmoni menunggu pengisytiharan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada 20 April ini bagi penentuan tarikh permulaan 1 Syawal. Proses penetapan dan pengisytiharan tarikh permulaan 1 Syawal oleh pihak berautoriti perlu dihormati. Datuk Dr. Anha Opir dalam kenyataan berkata hitungan ahli falak adalah sesuatu yang bersifat tidak muktamad dalam penentuan 1 Syawal khususnya. Keputusan akhir adalah pengumuman oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja selaku pihak berkuasa yang diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja pada malam tersebut tertakluk kepada hasil aktiviti cerapan anak bulan di 29 buah lokasi yang telah ditetapkan. Peringatan tersebut dikeluar atas titah Perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah agar masyarakat Islam menghormati semua proses yang telah ditetapkan. 11 kluster COVID-19 melibatkan institusi pendidikan masih dalam keadaan terkawal. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pihaknya memantau rapat perkara tersebut bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kita memang pantau rapat dengan pihak KKM dan juga bahagian sekolah, Cikgu Azman. Ya. Dan juga kita sudah pun menyediakan beberapa pelan intervensi sekiranya berlaku apa-apa kes termasuk bilik isolasi dan juga memperingatkan kepada guru-guru dan murid-murid tentang peningkatan wabak COVID ini. KKM sebelum ini memaklumkan sebanyak 11 kluster pendidikan dilaporkan bagi Minggu Epidemiologi ke-13 2023 dari 26 Mac hingga 1 April. Ia berikutan pembukaan semula sesi persekolahan pada pertengahan Mac lepas serta pergerakan masyarakat yang banyak ketika musim cuti sekolah. Permohonan pengambilan guru menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP akan dibuka sehingga 21 April. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata permohonan boleh dibuat terutama melibatkan 4 subjek kritikal. Subjek tersebut melibatkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan reka bentuk semua dan teknologi. Yang berminat menjadi guru, atau guru sementara pun boleh, atau graduan-graduan yang dari universiti awam boleh memohon dalam melalui website MySPP itu untuk memohon menjadi guru. Kita harap dengan pengambilan ini boleh mengurangkan kekurangan guru di seluruh negara, terutama daripada mata pelajaran tadi. Jelas beliau, individu yang pernah memohon sebelum ini tetapi tidak berjaya digalakkan untuk mengemukakan semula permohonan. Isu dakwaan wujud aktiviti jual beli organ di negara ini, Kementerian Kesihatan mengambil serius terhadap isu tersebut kerana ia bercanggah dengan etika perubatan selain perlu disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, perkhidmatan pendermaan organ dan transplantasi melibatkan penderma hidup ataupun selepas kematian tertakluk kepada Akta Tisu Manusia 1974 yang mengawal selia aktiviti pengambilan organ. Menurutnya, kementerian telah menubuhkan jawatan kuasa transplantasi bagi memperketat lagi takbir urus perkhidmatan transplantasi di negara ini. Pembentukan takbir urus perkhidmatan yang kemas sangat penting bagi melindungi hak bakal penderma dan memastikan pendermaan organ tidak melibatkan sebarang paksaan ataupun mempunyai unsur pemerdagangan. Sebarang pertanyaan mengenai pendermaan organ dan transplantasi boleh hubungi maklumat tertera. Fasiliti Sokongan Akaun 2 FSA 2 merupakan alternatif kepada pencarum yang ingin mendapatkan pembiayaan dari pihak bank. Pada masa sama, penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Razman Abdul Latif berkata, kemudahan itu membolehkan pencarum menambah simpanan dalam akaun dan mengekalkan manfaat dividen. Dan satu yang menarik tentang fasiliti ini ialah kita lihat bahawa
Ianya membolehkan pencarum KSP itu yang berdepan masalah kewangan dapat mendapatkan aliran tunai menerusi pembiayaan peribadi ini. Tapi pada masa yang sama, simpanan ahli itu kekal dalam akaun 2 dan akan terus menerima dividen tahunan KSP yang membolehkan mereka mendapat manfaat daripada kuasa pengkompaunan dividen ke atas simpanan persaraan mereka. Selain itu, katanya pencarum masih mempunyai baki simpanan dalam akaun 2 yang boleh digunakan untuk tujuan lain setelah hutang dilunaskan pada usia 50 hingga 55 tahun. Tambahnya, penjelasan berhubung pengurusan kewangan oleh KWSP juga memberi bimbingan dan penerangan kepada pencarum. Kerajaan Negeri Pahang bercadang menyediakan lebih banyak kawasan perindustrian baharu di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata penyediaan lokasi itu bagi membolehkan pembinaan fasa kedua dan ketiga Malaysia China Kuantan Industrial Park MCKIP terus dilaksana. Dan tapak perindustrian ini bukan sahaja setakat Kuantan, malah kita ada juga di tempat lain, contohnya di Lipis, kawasan Kechil Tui dan sebagainya. Ini semata-mata untuk kita menyediakan kemudahan kepada pelabur-pelabur asing, khususnya daripada China yang ingin melabur di negeri kita. Kerajaan negeri juga mengalu-alukan lebih banyak pelaburan langsung asing FDI, terutamanya dalam industri teknologi tinggi, penyelidikan dan pembangunan industri otomotif dan penerbangan. Ia seiring dengan pembinaan fasa kedua dan ketiga MCKIP yang sedang berjalan dengan baik ditambah dengan lokasinya yang strategik berhampiran laluan rel Pantai Timur ECRL dan Pelabuhan Kuantan. Pada tahun lepas, Pahang berjaya menarik FDI lebih 11 bilion ringgit dengan 5.6 bilion daripadanya dari China. Kerjasama pelbagai agensi termasuk polis dan Jabatan Kesihatan Negeri akan digerakkan dalam usaha memastikan tiada penjualan rokok elektronik di kawasan sekolah seluruh Perak. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata pemantauan berterusan juga akan dijalankan pihak sekolah khususnya dalam kalangan pelajar asrama bagi membanteras kegiatan tersebut. Ada juga dibuat secara dalam kelas kerana ini adalah peranan guru bimbingan kaunseling dan juga pihak pengurusan pentadbiran sekolah yang memastikan bahawa isu penjualan vape di sekolah ini memang tidak akan berlaku kerana dari segi peraturannya memang Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan tidak ada penjualan bahan-bahan merokok di kawasan-kawasan sekolah khususnya kepada anak-anak didik kita lah. Khairuddin mengulas isu penjualan vape dalam kalangan pelajar sekolah dan kebimbangan banyak pihak terutama ibu bapa terhadap kegiatan anak-anak mereka yang bebas membeli vape mengandungi nikotin susulan kerajaan mengeluarkan bahan itu daripada Akta Racun 1952. Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDA dan WOWLHR Malaysia akan memperkenalkan sistem pengambilan pekerja asing dan pengurusan sumber manusia SPRM bagi pengambilan pekerja asing di semua sektor. Sistem yang diguna pakai di 30 negara di dunia itu juga mampu memberi penjimatan kepada majikan dan pekerja. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Kapten Bersara Mahazir Tan Sri Mansur, warga negara asing yang ingin bekerja di Malaysia perlu melalui proses yang ditetapkan oleh kerajaan. Namun katanya sistem itu diperkenalkan sebagai tambah nilai dari sistem sedia ada yang menggunakan perkhidmatan orang tengah yang memerlukan kos tinggi termasuk risiko penipuan. Apabila sistem ini digunakan, kita tak perlu lagi menggunakan second party, third party ataupun orang tengah lah. Sebab apa? Kita akan go direct dengan cara yang betul dan cara yang teratur dan orang yang sesuai. Tambah beliau, setiap pekerja asing yang masuk melalui sistem ini nanti akan dibekalkan dengan kad MIDA di mana mereka akan dilindungi insurans, kemudahan perkhidmatan perubatan dan pertukaran wang asing. Latihan serta kemahiran yang berterusan mampu menyerlahkan potensi dan bakat golongan autistik. Justru, pelbagai platform disediakan bagi membantu golongan autisma terus berdikari dalam komuniti. Pendekatan holistik dan inklusif berjaya menghasilkan modul bimbingan menerusi aktiviti pembelajaran dan kemahiran yang menepati keperluan golongan istimewa ini.
We do have children, special need children, and differently able, and we need institutions to recognize that we need to embrace them, and therefore we need policies, we need a plan, we need a system that these children can go to school. Today's event is to create awareness among the communities, and also for the parents to come forward, because if you have children with special needs or differently able, you need to find help. You need to get that help for them so that they can be part of our own community and society. Inisiatif Cradle to Career oleh Yayasan Rhythm, Raise Yourself to Help Mankind, tercetus hasil pemerhatian Suruhanjaya Pasukan Penyelidik Universiti Malaysia yang bertanggungjawab menghasilkan program pembelajaran holistik dan pembangunan untuk golongan istimewa. Sebanyak RM100,000 diserahkan kepada tabung kecemasan misi kemanusiaan mangsa gempa bumi di Turki dan Syria menerusi inisiatif Sumbangan Musaadah. Sumbangan merupakan hasil kutipan Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor. Program yang kita adakan dalam bulan Ramadan ini untuk kita mempergiatkan lagi usaha-usaha untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Jadi kita harap semoga dengan sedikit bantuan yang diberikan dan majlis yang kita adakan pada petang ini akan dapat menggalakkan lagi khususnya di kalangan warga kerja agensi agama ini untuk terus menyumbang dan bersedekah. Putrajaya. Baik, kira-kira beberapa orang pegawai dan anggota Batalion 4 Pasukan Gerakan AMS Menyih berpeluang mempelajari bacaan surah Al-Fatihah dengan betul menerusi bimbingan Syekh Hassan Abdul Ghani Abu Sitah dari Mesir. Ia dilaksana menerusi program Jelajah Bersanad Anjuran Bahagian Agama dan Kaunseling Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama BIDAI. Program Jelajah Bersanad adalah program kerohanian pertama yang dilaksana oleh Badan Beruniform PDRM. Jadi matlamat utama program kita pada hari ini untuk mengajak khususnya rakyat Malaysia pada bulan Ramadan ini khasnya yang mana dapat menambah baikkan kita punya pembacaan khususnya surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah sebahagian daripada rukun dalam solat. Peserta yang menyertai program diberi modul dan dikurniakan ijazah sanad daripada Syekh Hassan Abdul Ghani. Alhamdulillah, syukur saya dapat membetulkan bacaan Al-Fatihah saya daripada ayat pertama sehingga ayat ke-7, di mana makhraj ataupun qalqalah saya dapat membetulkanlah. Maknanya sekiranya saya mengimami terutama dalam keluarga saya dapat membaca Fatihah dengan baiklah, insya-Allah. Dan kebetulan saya rasa hari ini adalah hadiah yang paling berharga buat saya, sebab hari ini jadi saya yang ke-58. Saksikan saya Aidina Hilda di H-Click 8 dan 9 April ini. Beralih ke perkembangan luar negara, surat bantahan susulan tindakan kejam tentera rejim Israel terhadap rakyat Palestin baru-baru ini akan dihantar kepada Kementerian Luar pada Isnin. Perkara tersebut disuarakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Jelas beliau Malaysia kekal dengan pendirian tidak mengiktiraf kewujudan Israel sebagai sebuah negara. Dan juga menggesa seluruh negara-negara Islam bersatu padu dan juga menentang keganasan dan juga kezaliman yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh rejim Zionis kepada saudara kita di Palestin ini. Sudahlah, cukuplah. Tak habis-habis rejim Zionis ini menyakiti saudara kita di Palestin ini. Maka ini isyarat yang jelas, mereka ini perlulah dihalang dengan sesegera mungkin. Kerana apa? Kalau tidak dihalang, makin menjadi-jadi dan kita rakyat Malaysia
tidak akan berdiam diri untuk melihat sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita dizalimi. Rabu lepas, tentera Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur dan menyerang jemaah Palestin. Lubnan bercadang buat aduan rasmi kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berhubung pencerobohan Israel awal pagi Jumaat. Kementerian Luar Lubnan berkata Israel telah melanggar kedaulatan Lubnan dengan mengebom kawasan di selatan Lubnan. Pemangku Perdana Menteri Lubnan Najib Azmi Mikati berkata tentera Lubnan dan pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, sedang menyiasat insiden itu. Beliau menyifatkan pencerobohan Israel sebagai satu pencabulan terang-terangan terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi Majlis Keselamatan PBB 1701 mengancam kestabilan yang dinikmati oleh selatan Lubnan. Resolusi Majlis Keselamatan PBB 1701 menggesa penamatan permusuhan serta pengunduran Israel dari selatan Lubnan. Najib menegaskan Lubnan menolak sebarang peningkatan tindakan ketenteraan dari wilayahnya serta penggunaan wilayah Lubnan untuk operasi yang boleh membawa kepada ketidakstabilan. Kerajaan Persekutuan India meminta pihak negeri untuk mengenal pasti hotspot kecemasan dan mempergiatkan lagi ujian saringan COVID-19. Ini selepas negara itu mencatat angka kes harian tertinggi sejak September tahun lalu. Sebanyak 6,050 kes baru COVID-19 dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu, sekaligus meneruskan tren kenaikan kes secara mendadak sejak penularan kes reda menjelang akhir tahun lalu. Kes harian baru meningkat hampir 3 kali ganda berbanding sekitar 2,000 kes sehari pada akhir Mac lalu. Pada mesyuarat bagi melihat semula kesiapsiagaan negeri, Menteri Kesihatan India Mansukh Mandaviya meminta pihak berkenaan untuk meningkatkan ujian genom dan menjalankan latihan contoh di hospital. Bagaimanapun katanya, tiada bukti menunjukkan berlaku peningkatan jumlah kemasukan ke hospital atau kematian. Lebih 28,300 kes aktif direkodkan dengan 14 kematian dalam tempoh 24 jam lalu, menjadikan keseluruhan angka korban COVID-19 di India mencecah 530,943. Bersama saya, Adam Adli, eksklusif di Stadium RTM 8 dan 9 April ini. Seramai 15 atlet telah disenaraikan dalam program Road to Gold RTG yang dilaksana bagi memburu emas sulung negara dalam Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis. Sukan badminton mendominasi senarai atlet apabila 11 daripada senarai keseluruhan melibatkan sukan tersebut. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayuh, jawatankuasa RTG mengutamakan 2 kriteria ketika menyenarai 15 atlet tersebut, iaitu pemenang pingat tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan tersenarai dalam kedudukan 10 terbaik dunia. Kita akan pilih kriteria 1 dan 2 untuk sekarang, tetapi kalau ada atlet dalam kumpulan podium kita yang tiba-tiba menunjukkan prestasi sangat-sangat baik, okey, yang itu jawatankuasa akan pertimbangkan case by case. Kita akan putuskan. Senarai ini dijangka akan berubah apabila kejohanan kelayakan ke Paris bermula dan tertakluk kepada persetujuan jawatankuasa Road to Gold serta review dan pemantauan berkala. Antara atlet badminton yang tersenarai adalah pemenang pingat gangsa bergu lelaki Sukan Olimpik Tokyo 2020, Aaron Chia Sohuyik, jago profesional lelaki negara Lee Zijia dan bergu wanita Perlitan Amtinah. Turut tersenarai jago berbasikal track negara Datuk Azil Hasni Awang dan Ratu Terjun Negara Datuk Pandelela Rinong. Baik, Malaysia tetap menghantar kontingen ke Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis. Beberapa negara mahu memboikot penganjuran tamasya sukan terbesar di dunia itu. Hanayu berkata keputusan jawatankuasa Road to Gold RTG selaras dengan ketetapan jawatankuasa Olimpik antarabangsa IOC yang tidak mahu membawa sebarang isu politik ke dalam sukan. We have already made a decision
we will participate in Paris 2024. We don't mix politics with sports, and when our athletes go, when we send them, they're going to give their best, and if they've given their best, then they deserve to win. Beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Jerman dan Australia dilaporkan memboikot Sukan Olimpik 2024 susulan keputusan IOC membenarkan penyertaan atlet Rusia dan Belarus di Paris. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menolak pandangan prestasi seorang pemain akan meningkat jika berkelana ke luar negara. Sebaliknya, jelas Tunku Ismail banyak faktor perlu diambil kira, termasuk kualiti perlawanan dan tahap kompetitif liga yang disertai. Baginda memberi contoh Titus James, Luqman Hakim Syamsuddin dan Hadi Fahir Abdul Razak yang gagal mencipta impak positif meskipun telah lama bermain di luar negara. So ini yang apa yang saya cuba mengatakan. Pemain-pemain semua bagus, tetapi tak semestinya main di luar negara saja adalah segala-galanya. Kerana bila dia main di luar negara, tengok dulu kategori liga mana dia main, pasukan mana, peluang mereka, dan expose kepada quality matches. Macam di JDT, anda boleh lihat sendiri quality matches dalam friendly game. Kami bukan lawan calang-calang pasukan, kami lawan Borussia Dortmund, kami lawan Zenit in Petersburg, kami lawan Lokomotiv Moskow. Justru baginda meminta penyokong bola sepak negara bersikap realistik dan tidak menilai kualiti seorang pemain berdasarkan pengalaman bermain di luar negara. Baik, menjelang Sukan SEA 2023 di Phnom Penh, Kemboja bulan depan, skuad hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita Negara akan menjalani siri jelajah perlawanan persahabatan di Australia pada 9 hingga 19 April ini sebagai persiapan akhir. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki dalam Dewan Negara, Muhammad Hanif Cik Halim berkata, siri jelajah itu bakal menjadi medan menguji taktikal pasukan. Dalam 6 friendly game tu, apa yang saya tekankan, apa yang kita training di sini. Okey, apa yang kita training di sini, set play yang kita bincang, yang kita rancang, harap diterjemahkan di sana sebelum kita ke Kemboja. Jadi bila kita terjemahkan di Australia dan kita dapat lihat di situ setakat mana kita punya level. Seramai 15 pemain lelaki serta 14 pemain pasukan wanita bakal mengikuti siri jelajah persahabatan tersebut. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Ahad 9 April, Penang FC bertemu PDRM FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik saudara, berita pagi 8 April 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.